Sejak akhir-akhir ini, kes kemalangan semakin kerap berlaku, sama ada kemalangan kecil mahupun yang membabitkan kehilangan nyawa. Sedar ataupun tidak, situasi ini agak berbeza ketika negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP disebabkan pandemik COVID-19 pada Mac 2020 apabila jalan raya menjadi lengang. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, kadar kes kemalangan juga menurun sebanyak 70%, iaitu sebelum pelaksanaan PKP secara purata sebanyak 1,500 kes sehari berbanding ketika PKP hanya 370 kes sahaja. Apabila negara mengumumkan ke fasa peralihan endemik, pertambahan kenderaan di jalan raya juga ketara kerana orang ramai sudah mula keluar untuk menjalani kehidupan seharian. Secara tidak langsung, kes kemalangan turut meningkat. Berdasarkan satu laporan kajian daripada sebuah syarikat insuran antarabangsa, sebanyak 48 negara dianalisis dan Malaysia disenaraikan di tempat ke-8 sebagai negara yang paling stres untuk memandu di dunia dengan skor sebanyak 72. Pengumuman ini dilakukan dengan mengambil kira faktor seperti kualiti jalan raya, tahap kesesakan, bilangan kamera kelajuan, serta kemalangan maut yang dicatatkan. Pada pandangan awam, apakah punca yang menyebabkan stres ketika memandu? Orang awam yang jarang menggunakan pengangkutan awam yang telah dilaksanakan. Memandangkan sekarang ni pengangkutan awam pun telah banyak disediakan. Jadi bila kurangnya menggunakan pengangkutan itu yang menjadi kesesakan lalu lintas di kawasan Kuala Lumpur. Kualiti jalan raya kita pun yang sepatutnya boleh lebih baik daripada sekarang lah. For example, like Thailand. Dan diorang buat sistem yang jauh lebih baik daripada kita lah. Jadi saya tak melihat kenapa Malaysia tak boleh buat lebih baik daripada Thailand sebenarnya kan. Selalu ada orang tak apa pak dia jam tu jalan raya lah. Justru 2 lane. Dia sudah pak 1 lane saja boleh jalan. Susah pun. Sebab ni saya rasa lagi satu benda je lah. Selalu ada accident kan. Semua orang tengok. Even tu lalu tepi jalan dia pun tengok. So dua-dua pun jam. So sometimes macam ni lah. Selalu ada benda-benda case accident lah. Laporan ringkas ya dan juga pandangan daripada penonton kita tentang situasi stres, adakah ianya juga disebabkan berlakunya kemalangan? Itu dia. Sebab itu ada yang DM katanya memang dia diserang macam anxiety, depression ya kerana ulang-alik setiap hari dalam jarak yang jauh dan bayangkan memandu keletihan semua. Dan kita nak berbincang hal ini dalam pelbagai perspektif bersama dengan Datuk Dr. Khairil Anwar Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Pendidikan Keselamatan Raya Malaysia. Terima kasih. Apa Datuk? Baik, alhamdulillah. Dan pastinya bila kita melihatkan laporan tadi dan juga pandangan daripada luar sana, memang kita tahu keadaan di negara kita apabila berada di jalan raya, kadang-kadang seseorang itu boleh berubah karakternya kerana situasi jalan yang sesak dan sebagainya memungkinkan kita ini tiba-tiba yang tadi elok sahaja karakternya Datuk, tiba-tiba boleh bertukar menjadi seorang yang amarah. Tapi benarkah sebenarnya stres ini menjadi punca kepada kemalangan, Datuk? Terima kasih. Terima kasih atas peluang yang diberikan ni. Kalau kita tengok tadi daripada data confuse.com tu, kita dapat nombor 8 lah, nombor ong lah kata kan, yang stres. Tapi kita perlu tahu yang penyelidikan ini tidak berdasarkan driver lah. Dia tidak probe drivers. Jadi dia ambil data dan dia ranking lah. Tapi kami di MyROS kita dah buat kajian berdasarkan kalau kita tengok kajian pasal stres ni dia starting 1980s by Gillian dan bawa ke The Matthews 1997 dia ada 5 perkara. Dalam 5 perkara tu ada aggression, dislike of driving, hazard monitoring, proneness to fatigue and thrill seeking. Nama-nama ni agak orang kata besar sikit, payah sikit nak faham secara direct lah. Tapi dalam kita perbualan hari ini, saya nak data menunjukkan bahawa orang Malaysia yang paling tak suka ialah hazard monitoring. Dislike dia stres tu kerana hazard. Maklumlah ya, negara yang
kita punya model ni pun 50-50 motorcycle, 50-50 kereta kan. Jadi menyebabkan orang kata stres itu bertambah dan itulah perkara yang paling stres lah kalau mengikut kajian di Malaysia. Tapi adakah stres membawa kepada kemalangan? Itu kemungkinannya agak besar. Cuma yalah kalau dia kata secara singkatnya lah, stres tak stres pakailah tali pinggang. Keselamatan. Itu dari segi pertahanannya lah. Jaringan jalan raya kita ni antara yang terbaik ya. Namun faktor tadi ada disebutkan bahawa kita mungkin kerana kualiti apa lagi yang tidak ada yang menyumbang pada stres. Ya. Kita contohnya tadi pun dalam perjalanan ke MHI biasanya half an hour taking 1 hour, sejam misalnya. Itu pun boleh menyebabkan orang kata prone to fatigue. Kita dalam tajuk besar dia maknanya kita terpaksa masuk dalam jam tu lah. Itu pun menyebabkan stres juga. Dan pelbagai-pelbagai perkara lagi lah. Itu yang akhirnya nanti boleh menyebabkan tekanan yang tinggi dan akhirnya berlakunya kemalangan itu pasti ada. Cuma itulah bagaimana kita nak mengelakkannya itulah perkara yang betul fokus lah insyaAllah. Ada pelbagai insiden yang berlaku di jalan raya, kadang-kadang itu menjadi tular dengan keadaan pemandu-pemandu yang hilang sabar, suka melakukan provokasi. Betul. Dan untuk berbincang berkenaan ini, kita nak bersama juga secara atas talian bersama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MHI. Ya. Baik Tuan, ini kita menyentuh tentang stres memandu punca kemalangan. Kalau daripada pandangan pihak Tuan sendiri, bagaimana melihatkan rakyat Malaysia ini yang berada tertekan di jalan raya? Okey, begini. Kalau kita nak melihat unsur tekanan di jalan raya ni, saya rasa dapatan kita, kalau kita melihat PKP yang berlaku tu, kita tengok bahawa dengan menurunnya aliran kenderaan yang sebelum PKP-nya hampir 4.6 juta sehari. So apabila PKP dilaksanakan, dia menurun ke paras 200,000, menyebabkan penurunan kadar kemalangan yang cukup drastik. Kita tengok masa PKP satu hanya 58 kematian saja dilaporkan. Tetapi hari ini selepas fasa demi fasa yang dibuat dalam contoh PPN ini, pemulihan negara ni, dah hampir 195 orang mati dalam tempoh 12 hari. So adakah pemandu Malaysia ni stres sebenarnya? Okey, ada juga saya tengok dapatan yang mengatakan bahawa punca kepada stres itu ialah sekatan jalan raya. Saya nak membetulkan persepsi dalam kalangan masyarakat pengguna jalan raya bahawa sekatan jalan raya yang dibuat itu bukanlah penyumbang kepada stres sebenarnya. JSPT ataupun PDRM, dia mempunyai objektif tertentu dalam melaksanakan sekatan jalan raya. So hari ini, sekatan jalan raya saya kata telah berada di tahap yang minima. Semasa PKP hari itu, sebanyak 836 sekatan jalan raya seluruh Malaysia. Barangkali kajian yang dibuat semasa PKP digeneratkan hari ini menggambarkan bahawa stresnya pemandu di Malaysia. Tapi hari ini sekatan jalan raya tidaklah sebanyak 836. Hanyalah beberapa daerah mengikut keperluan yang diadakan di peringkat kontingen daerah dan juga peringkat di lebuh raya kita. Itu dia. Jadi terasa kita banyak peningkatan juga kerana mungkin ada kemantapan dari segi sekolah pemanduan ataupun pelbagai program yang dilaksanakan ya. Kempen yang terancang nampaknya menampakkan sinar jugalah selepas kita menuju ke era pandemik ini. Endemik ini mungkin ada penambahbaikan yang dapat kita lihat dalam masa yang terdekat. Tuan, macam mana? Okey. Dapatan kita 90% kemalangan berpunca dari sifat manusia, sikap manusia. Maknanya kalau kita membetulkan persepsi kepada diri kita, kata orang kampung saya, kelestarian pemandu ikut kebudayaan. Kalau kita mengamalkan konsep ini, saya rasa kita mampu menyelamatkan nyawa. Kerana apa? 90% disumbangkan oleh manusia. Hanya 7% faktor persekitaran. Jalan, kawalan akses, sistem trafik dan sebagainya. 3% kepada faktor kenderaan. Kalau kita dapat mengawal 90% ini, sebenarnya ia mampu menguruskan pengurusan stres dalam kalangan masyarakat pengguna jalan raya. Ini yang kita nak ni, nak atasi ini.
Kalau kita lihat dalam terbaru ni, cuti panjang semasa sambutan Aidilfitri, hampir 4.7 juta aliran kenderaan yang akan berada di lebuh raya. Itulah dia. Ini Dia juga langsung akan Tuan menimbulkan dan penyebab stres. Kalau tidak dirancang dengan betul Dan, untuk pergerakan semasa musim perayaan ini. Dan saya masih tengok dulu pengalaman dari Kuala Lumpur ke Kedah. 12 jam ya. Wow. Ditambah sebab tiba-tiba ada kenderaan yang kemalangan melintang pula dan ini menyumbang kepada stres yang melampau lah. Itu sesuatu yang berlaku. Baik, Datuk mungkin dapat biasa Fitri, 12 jam. Okey. Datuk mungkin dapat nak kongsikan, mungkin ada pelbagai kajian penyelidikan yang dibuat oleh pihak MARA sendiri untuk memberitahu kepada masyarakat ini dapatan yang dapat membantu mereka untuk lebih sebagai pengguna yang bertanggungjawab di jalan raya, Datuk. Terima kasih. Yang pertamanya, kalau kita nak mengelakkan tekanan ni kan bukan perkara yang senang nak dibuat begitulah ya. Cuma ada beberapa perkara yang kita boleh cuba elakkan lah ya. Kalau kita datang kerja itu dengan keadaan jam, menyebabkan stres dan sebagainya, kita boleh guna angkutan awam misalnya. Kita elakkanlah. Dan seperti yang saya cakap awal tadi, sekurang-kurangnya bersamalah kita memakai tali pinggang keselamatan tu kalau kita driving lah, dan kalau kita riding kita pakai helmet. Sebab keselamatan jalan raya ni memanglah nampak complicated macam-macam, tapi dua benda ni kita buat sekurang-kurangnya dia menyebabkan kematian tu kurang ya. Seperti mana rakan saya Dr. Bakri, Tuan Dr. Bakri cakap tadi, kemalangan tahun 2020 tu turun 25%. 25% daripada 6,000 lebih kepada 4,000 oleh kerana PKP lah. Namun bila semua dah keluar di jalan raya dan yang keluar tu pun dah lama tak keluar, fahamlah ya. Dengan kenderaan, dari sisi kenderaannya belum tentu boleh jalanan di jalan raya dari segi maintenance dan sebagainya. Itu juga satu beberapa faktor yang kita boleh lakukan sendiri. Salah satunya ialah proneness to fatigue tadi, menyebabkan kita rasa resah. Kalau anak-anak kat belakang melompat-lompat misalnya, which is sebenarnya kita patut ikat mereka ataupun orang kata pakai tali pinggang keselamatan. Dan sekarang ni alhamdulillah kerajaan pun dah bagi subsidi ya pada mereka yang nak beli kerusi keselamatan kanak-kanak. Jadi kalau kita dari awal kita dapat orang kata ikat ataupun pakai tali pinggang ni kepada anak-anak kita, insya-Allah dah besar-besar nanti semua dah pakai. Memanglah stres itu akan datang dan pergi. Namun kesediaan kita menghadapi situasi semasa pelanggaran misalnya dapat mengurangkan kematian di jalan raya, insya-Allah. Dan pastinya kita melihat bahawa apa yang lebih besar sebenarnya dari segi sikap dan juga tabiat pemanduan itu sendiri ya Datuk. Dan bagaimana sebenarnya kalau nak diikutkan dalam, orang kata takut nanti ada pula festive stress, stres perayaan nak berdepan ni, seperti kata Tuan tadi, sudah tentu ini kesempatan yang akan diambil oleh semua untuk pulang ke kampung dalam beraya nanti. Bagaimana mungkin boleh kita berikan dari segi nak mengurangkan stres mereka ini berdepan dengan waktu untuk balik kampung nanti? Baik, terima kasih. Saya rasa kalau dijawab secara very technicalnya, pada masa perayaan kali ini, raya saya rasa hari Selasa macam tu, pengurusan masa untuk bergerak tu sangat pentinglah. Maksudnya ikutlah yang diberitahu oleh highway misalnya, pukul berapa nak bergerak, orang balik ke berapa, supaya kesesakan itu dapat dikurangkan. Namun pasti sesak juga. Tapi sekurang-kurangnya tidaklah seteruk ya, berapa jam tadi Fikri cakap 12 jam tu, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan sikit. Dan pemandu-pemandu ini pun pastikan kita dapat berehat ya. Kalau orang kata dah lama sangat tu, eloklah kita berehat dahulu. Janganlah layan sambil bawa kereta juga, nak laju juga, nak tidur. Itu menyebab kemalangan. Bila kemalangan nanti akan jam ya, orang kiri kanan tengok dan macam-macam lagi. Menambahkan lagi stres. Bila mana sekarang ni banyak teknologi untuk membantu ya, di dashcam semua untuk mempertingkat lagi kesiapsiagaan pemandu ketika berada di jalan raya. Betul. Boleh, cuma dia menjadi akhir lah nanti ya. Kita dah ada video dan kita tengok lah. Mungkin hilang stres tengok video lah. Baik, Tuan, di akhir perbincangan ini pastinya Tuan juga ada pesanan untuk rakyat Malaysia sendiri. Kita tidak mahu menjadi seorang yang tertekan berada di jalan raya. Tuan, silakan. Terima kasih. Okey, begini, kalau saya katakan bahawa kelestarian pemandu mengikut kebudayaan, itu hashtag yang saya pakai, dan dalam konteks ini saya nak
menyeru dan menggalakkan penguatkuasaan kendiri yang lebih tegas kepada pemandu di Malaysia. Bagaimana nak mengamalkan penguatkuasaan kendiri? Pertama, kena lebih bersabar, kena lebih bertimbang rasa dan lebih bertanggungjawab semasa kita berada di jalan raya. So di pihak PDRM kita akan melaksanakan op selamat bermula 28 hari bulan ini dan kita akan menentukan bahawa pengguna yang tegar kita akan ambil tindakan mengikut peraturan undang-undang dan bagi pengguna yang berhemah kita boleh meneruskan pemanduan dengan berhemah dan selamat sampai ke destinasi. Ini harapan besar Polis Diraja Malaysia dan JSPT amnya. So, rancang perjalanan kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi, hampir 4.7 juta dan ini jangkaan kita. Tapi Fitri, kalau kita tengok pada sambutan Hari Raya Cina yang lepas, kita menjangkakan 4.6 juta, aliran meningkat ke paras 4.9 juta. Itu yang 12 jam tu. Luar biasa. Itu dia sebab macam-macam lepas geram kan. Ini adalah raya pertama dalam situasi yang berbeza lepas 2 tahun kita tak dapat. Baik, terima kasih kepada Presiden. Saya tengok lagi satu. Hashtag promosi pun meriah raya. Maknanya ramainya orang yang akan balik berhari raya. Itulah Tuan. Apapun, terima kasih Tuan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman, juga bersama kita Datuk Dr. Hairil Anwar Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. InsyaAllah moga story nanti kita dapat dokumentasikan sebuah lagi pencapaian kita di Jalan Raya ini. Saya teringat satu love, tahu tak love? Love. Look, observe, visualize and estimate sebelum memandu. Dan bak kata Tuan tadi, bertanggungjawab, bersabar dan bertimbang rasa ketika berada di jalan raya. Satu lagi paling penting, sabar. Sabar.